Sini tak boleh dengar. Sini tak boleh dengar. Tak boleh start kan? Cepat sikit lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina alaihi wa alihi wasallam. Allahumma nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. ثم على نية الإهداء إلى إمامنا مسلكنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي سن الفقيه المقدم الثاني عبد الرحمن سقاف وسن الإمام سلطان الملا الحبيب عبد الله العيدروس بن أبي بكر السكران وجميع ساداتنا آل أبي علوي عموما وساداتنا الشاذلية الدرقوية العلوية المباركة وسائر ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم ويساد في مشارق الأرض إلى مغاربها متسلسلين بواسطة شيخنا والدنا عمر محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ أبو بكر بن سالم ووالدنا والديكم قراباتنا وقراباتكم بخير ولطف وعافية وإلى حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Untuk awalnya Mushtaq, jelas tak suara anda sekarang? Orang respon sikit. Jelas tak? Jelas, alhamdulillah. Jelas Baik. Jadi terus kepada sulbil mawdu' wala kif tertib kita. Boleh Ustaz teruskan untuk program kita Ustaz? Okey. Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dengan ruang yang ada, dengan kesempatan yang ada, sempena dengan sambutan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dengan majlis ilmu kita, majlis yang insya-Allah kita harapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak lain tak bukan tanda syukur kita, tasalsul kita, intisab kita kepada jaluran guru-guru kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala yulhiquna bihim, Allah himpunkan kita, gerakkan kita, sekalikan kita dengan guru-guru kita semua. Amin. Jadi bertitik tolak daripada soalan ataupun tajuk yang diberikan oleh Sayyidi Mushtaq, Ustazuna Mushtaq kepada Ana lah, berkenaan dengan tajuk bagaimana kita membina kepentingan bertarekat dalam membina peribadi seorang hamba. Awalnya bila kita sentuh berkenaan dengan at-tariqah, mesti untuk awalnya kita kena tahu apakah kepentingan ilmu tasawuf dan apa kaitannya, hubungannya tasawuf dan tariqah. Naam. Sebab semalam sendiri minggu lepas Ana ada dengar satu rakaman kuliah seorang ustaz di sini. Beliau ada menyebut bahawa alhamdulillah si ustaz dia kata macam ni. Asal nampak kesilapfahaman seseorang berkenaan dengan tasawuf dan at-tariqah. Katanya Ana dengar terkejut, katanya alhamdulillah kita, Allah kurniakan kita dapat hadir majlis ilmu, kita hadir ke masjid. Inilah beramal dengan tasawuf, katanya. Inilah beramal dengan tasawuf. Tasawuf, ada orang beramal, tasawuf ni ilmu bukan untuk tahu tapi amal, katanya. Kita tengok ada orang bercakap tentang tasawuf,
tapi dengar azan tak datang ke masjid. Kita semua alhamdulillah kita datang masjid. Maka kita kena syukur sebab kita beramal dengan tasawuf. Orang lain hanya boleh cakap saja tasawuf tapi tak boleh beramal dengan tasawuf. Baik. Ana dengar lisan keluar daripada seorang ustaz bila sebut demikian, kita jadi macam, kenapa boleh jadi macam tu? Awal nampak baguslah. Tapi bila kita selidiki, kita amati, rupanya itu adalah bibit-bibit kepada penyakit ujub. Kita bila buat perbuatan taat, kembali kepada apa takrif ujub. So ini bicara berkenaan dengan uyubun nafs, uyubul qulub, bicara dalam topik ilmu tasawuf. Al-ujubu ini adalah, ujub adalah apabila seseorang itu yara nafsahu bi'ainil isti'zam. Dia pandang diri dia dengan pandangan rasa hebat. Rasa mantap lah kita. Wa yaral akharina duna martabatihi. Dia melihat orang lain martabatnya lagi rendah daripada martabat dia. So, makna kita kemah. Kita kemah, orang lain tak kemah. Orang lain belajar je tasawuf tapi tak datang masjid. Orang lain dia tak ada, yang pertama dari sudut fiqhnya silap. Sebab kadang-kadang orang yang bila masuk waktu ada asbab tertentu disunatkan bagi dia untuk menangguhkan solat. Seumpama kalau ada jenazah, seumpama kalau dia sakit perut, seumpama kalau ada tamu, seumpama kalau dia ada ternakan yang dia lupa nak bagi makan tapi dah masuk waktu azan, dia kena dahulukan ternakan dia, bukan dia masukkan solat. So dalam kitab Buriyah Mustarsyidin dan beberapa kitab fiqh, dia buat bancian kurang lebih dalam 37 at least sekurang-kurang asbab yang disunatkan seseorang untuk melewatkan waktu solat. Daripada lepas masuk waktu azan, dia boleh tangguh dulu, settle kerja dia, baru dia boleh buat masuk waktu. So dia tak ada benda tu. Dia memandang kita semayang ni kita kemah. Orang lain cakap je tasawuf, kita beramal dengan tasawuf. Hebat lah kita. Hebat lah. Jadi orang awam dengar, bagus lah. Mengajar masyarakat supaya menjadi ujub. Dan memandang lekeh pada orang lain. Dan mengajar masyarakat supaya tidak bersangka baik pada orang. Adapun topik ilmu tasawuf, guru-guru kita selalu bawakan hadis, dia kata khaslatan min khair, 2 ciri kebaikan, kriteria yang patut ada pada seorang Muslim. Kalau ada 2 kriteria ni, tak ada lagi dah ciri yang lagi baik lagi dapat mengatasi 2 ini, iaitu husnuzan dengan Allah, husnuzan dengan ibadillah. Hadza kalau faham intisari kepada perjalanan tariqah, sebenarnya dia membawa hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk. Ba'din, bagaimana kita untuk tidak isar, tidak mengutamakan keinginan diri kita berbanding orang lain. Seolah ilmu tasawuf ni dia cuba nak highlight orang yang dia sayang, highlight orang lain, highlight guru dia, highlight Rasulullah, bukan nak highlight diri sendiri. Sebab tu dalam perjalanan ilmu tasawuf, dia ifna'u nafsihi, dia menghilangkan, lenyapkan keutamaan diri, kehebatan diri, tapi dia sempurnakan yang lain. Antaranya ialah keesaan Allah, kesempurnaan Allah, keutamaan orang lain. Baik, falihada, kembali kepada topik kita, nak beritahu, daripada situ anda nampak perlukan kepada penjelasan. Sebenarnya tasawuf sendiri yang bila kita tengok dulu teoretikal. Ana berkenalan dengan perjalanan tasawuf, ilmu tasawuf, bukan perjalanan tariqah. Ilmu tasawuf sejak daripada umur dalam 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dah start ada pembacaan kitab. Tapi pembacaan itu sekadar teori. Bila dah habis di Semaza Batu Buruk, kelas 4 sanawi, kelas Arab dah, ambil stamp Robert Sanawi, dah boleh baca kitab, dah baca kitab tasawuf. Tapi sebenarnya itu teoretikal. Ba'din mengharapkan bila pergi ke Mesir, jumpalah guru-guru yang boleh mentarbiah. Daripada situ anda berkenalan dengan Syekh sudah meninggal, Syekh Saleh Ja'fari. Syekh Saleh Al-Ja'fari. Baik. Duduk dengan perjalanan Syekh Saleh Ja'fari, kitab yang patut dimiliki. Ustaz Mushtaq kena beli kitab ini. Al-Ilhamun Nafi' li kulli qasid.
Terbalik tak nampak apa. Al-ilhamun nafi' li kulli qasid. Ini ulama kata yang sezaman dengan beliau, bahkan sekarang ni ulama yang baca katanya kitab ini yang selayaknya diletak di bawah bantal untuk dijadikan mudarasah masa demi masa. Sebab belik je muka surat mana-mana, pasti dia akan memberi tazkirah kepada diri kita dan memberi kefahaman yang betul berkenaan bagaimana kita bertariqah. Itu awal. Ma'adin melihat kepada perjalanan tarik, berjumpa dengan Ahmadiyah, berjumpa dengan Syazuliyah, berjumpa dengan tariqah Alawiyah, Habib Umar Ba'alawi, jumpa dengan Naqsyabandiyah. Lada sekali sebenarnya, perlu tak kita bertarikat? Dan apa hubungan tarikat dengan tasawuf? At-tasawuf, bagaimana yang anda terima daripada guru-guru, tasawuf, ilmu yang memperihalkan bagaimana untuk kita bersihkan diri kita daripada uyub nafsaniyah ataupun bahaimiyah, haiwaniyah, syaitaniyah, daripada mengotori nafsu itu sendiri. Sebab nafsu ini adalah keinginan. Keinginan nafsu dalam kitab Sidi Ahmad bin Zain mengatakan nafsu ini adalah al-ma'nal ma'ilu. Satu keinginan, satu perasaan dalam diri, kecenderungan dalam diri manusia yang mempunyai keinginan kepada sesuatu perkara. Sama ada perkara itu perkara yang boleh kita kata mengelokkan hubungan dia dengan Allah akhirat. Jadi kalau dia nak soal jawab dengan Allah SWT makin okey ataupun tidak. Fahamkanlah. Kalau dia dengan keinginan dia tu, dia boleh tarbiyah keinginan dia, cita rasanya tinggi, bertepatan dengan kehendak Allah, kehendak Rasulullah, maka ini nafsu ini dia sudah meningkat, buat perkara taat dan sebagainya. Adapun kalau nafsu ini tidak ditarbiyah dengan perangainya, dengan akhlaknya, dengan uyubnya, kemungkinan dia akan buat sesuatu perkara dan itu semua menjadi akibah yang tak baik kepada dia di akhirat kelak, nak jawab di hadapan Allah. Maka nafsu pada ketika itu dia turun kepada nafsu yang amarah bisu. Ilmu tasawuf secara praktikal, bukan tengok pada kitab, tapi secara amalinya kita jumpa dengan syuyukh-syuyukh berbagai-bagai laluan tariqah. Mereka mengajar kita bukan macam di tanah Melayu kebanyakan yang ada aliran tariqah. Tasawufnya, bila tasawuf adanya amalan silat, ada amalan perubatan, adanya isu contoh-contoh berkenaan dengan nak tunjukkan kehebatan diri supaya orang dengar cakap, supaya orang tunduk dengar kita, supaya orang tengok kita jadi haibah dan sebagainya. Itu kita pernah jumpa di tanah Melayu kita. Di sana perjalanan yang kita tengok di kalangan Sadah Al-Azahirah, ulama Al-Azhar, perjalanan tariqah di sana dia membentuk jati diri seorang murid supaya mengutamakan selain daripada diri, ithar ikhwan, khidmah kepada teman-teman satu tariq, khidmah kepada masyarakat, khidmah bagi ilmu, juga khidmah kepada syuyukh, guru. Itu tariqah di sana. Tapi masa duduk di Mesir, so tak nampak lagi khidmah. Orang khidmah macam antum pakai baju Habib Munzir Musawa, tengok ahli khidmahnya ramai. Apa fungsi khidmah? Bila kita pergi ke sirah Sadah Al-Ba'alawi di Tarim, kisah Habib Alawi bin Shihab, khidmah kepada Habib Abdul Rahman Masyhur, khidmah buat kopi, khidmah. Ba'din apa sebenarnya di mana efektifnya, di mana pentingnya tariqah ni dalam membentuk jati diri kita, membentuk diri kita. Umpama macam dulu, saya buat contoh, kalau dalam ilmu fiqh, kita kalau dalam ilmu fiqh, kalau dalam sekolah menengah dulu, sampai cikgu sekolah terpaksa paksa kita untuk turun ke musalla. Warden selalu datang asrama, turun ke musalla. Untuk kadang-kadang yang main bola pakai seluar pendek, warden datang suruh naik tukar. Itu masalah sekolah dulu. Sampai kalau yang tak solat kena pukul. Tak ada rasa keinginan diri sendiri untuk solat, untuk jaga 5 waktu, untuk solat berjamaah, untuk tutup aurat dan sebagainya.
Kalau puasa pun kadang-kadang kena pantau. Ada yang berbuka dan sebagainya. Baik. Berisu coupling, isu rokok dan sebagainya lah. Kena pemantauan. Kenapa tak ada jadi sini? Sebab satu saja. Sebab lingkungan. Suhbatul khair ataupun bahasa moden disebut sebagai circle. Okey, dalam ilmu tasawuf ini, anda boleh buat conclusion, tasawuf atau ilmu tasawuf ini adalah ilmu tazkiyah diri. Baik, bagaimana cara nak tazkiyah diri? Okey, melalui medan tariqah. Dan guru-guru mengatakan bahawa antaranya Syekh Rahimuddin Nawawi Bentani mengatakan at-tariqah. Begitu juga Syekh Yusuf Hasani hafizahullah. At-tariqatu huwa suhbah. At-tariqatu hiya as-suhbah. Tariqah itu adalah dampingan. Tariqah itu adalah berdampingan. Mengajar kita berdampingan bagaimana nak pergi kepada Allah tinggi tu. Sebab kita perjalanan tasawuf ni sebenarnya awal-awal kita nak cari apa? Kita duduk atas dunia ni kita nak cari kebahagiaan sa'adah al-abadiyah. Okey, nak cari sa'adah al-abadiyah, ulama kata kenapa mereka minta supaya ada kan sampai ada minta doa al-wilayatul uzma, minta kewalian siddiqiyah al-kubra. Kenapa? Kenapa mereka minta doa tu? Allahumma ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi ijma' baini wa bainal maqam siddiqiyatil kubra wal khilafatil uzma. Minta ke arah khilafah uzma, kewalian yang paling tinggi. Lish, kenapa? Kerana ulama mengatakan, Syekh Judah mengatakan, kerana fokus kepada bila mendapat kewalian, semestinya dia mendapat ridwan al-akbar daripada Allah SWT. Redha. Lepas tu dalam tariqah Syiri Mustaq ada katakan, ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi. Redha. Minta, kenapa? Nak cari kewalian bukan kerana nak jadi hebat, nak tunjuk karamah, tapi nak dapat redha Allah. Dapat redha Allah. So daripada situ, Syekh Judah ada menyebutkan bahawa untuk dia sempurnakan dapat redha itu, maka dia kena bersama dalam satu circle yang boleh semangatkan dia, boleh bawa dia, boleh pimpin dia, boleh guide dia untuk pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fafirru ilallah. Baik. Maka Syekh Judah dalam kitab An-Nafahatul Judiyah ada mengatakan bahawa murid itu bila dia dah duduk dalam circle, kenapa dia perlu kepada 4 benda? Okay, yang pertama adalah at-tariq, kaedah. Okay, laluan tu macam mana. Yang kedua az-zad, iaitu bekalan, aurat. Okay, kata Sayyidi Yusuf Al-Hasani, zadul muridi huwas sidqu ma'rabbihi. Zadul muridi fit tariqi sidquhu ma'rabbihi. Bekalan bagi seorang murid nak pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kebenaran, ketulusan dalam hati dia yang boleh membawa dia. Sebab itu panggil khairul matiyati lil muridi sidquhu. Sebaik-baik kenderaan ataupun pengangkutan yang boleh bawa dia kepada Allah SWT adalah sidik. Ada zat. Kemudian ar-rahilah. Ar-rahilah itu adalah kenderaan, itu dipanggil aurat dia. Itu aurat dia. Waba'din, yang keempat adalah mursyid. So saya ulang, yang pertama at-tariq, yang kedua az-zad, iaitu sidik. Yang ketiga adalah rahilah, iaitu aurat dia. Yang keempat adalah mursyid, guru. Dalam tasawuf, kembali kepada tadi, at-tariqatu hiya suhbah. Tariqah ni adalah dia boleh membentuk jati diri seorang itu, membaiki hubungan dia dengan Allah dengan cara suhbah. Tariqah ni sebenarnya hasil daripada dalam beberapa belas, lebih kurang dalam 20 tahun duduk dengan Syekh Yusuf Hasani. Sebenarnya at-tariqah ni dia latih kita supaya kita berdampingan. Awalnya berdampingan dengan guru Syekh Mubashir, berdampingan dengan guru Mubashir, iaitu guru kita. Berdampingan dengan guru kita, kita duduk dengan dia, kita dengar nasihat dia, kita dengar saranan dia, lepas tu dia bentuk, dia tegur kita mana yang silap, mana yang semua, sampai satu tahap kita yakin dengan keilmuan dia. Syarat Syekh memang adalah, okay, last kali kita dah temu Syekh, okay,
kita akan letak sayang dia dalam hati kita. Apa sahaja kata-kata dia, apa sahaja nasihat dia, pasti kita akan dahulukan. Bahkan contoh, kalau kita sibuk kerja macam mana pun, kalau dia datang, kita akan usahakan untuk bertemu dengan dia. Okey. Kalau ada kehendak diri kita berlawanan dengan keinginan dia, syekh kita keutamakan yang dia punya. So, lama-lama satu tahap, syekh tak ada depan mata kita. Anak pernah tanya, Sayyidi, okey, guru kita tak ada depan mata kita. Contoh kita pelajar Uniza, takkan guru kita selalu duduk dengan kita? Kan kita cuti duduk di kampung macam mana? Contohnya guru kita, Tuan Guru Dr. Engku Ibrahim. InsyaAllah banyak mentarbiah kita. Okey, dia ada bersama dengan kita, dalam kuliah ada bersama dengan kita. Tapi bila dia duduk live, dia tak ada sama kita. So, di mana panduan ataupun irsyadat daripada beliau dalam kehidupan kita? Baik. As-suhbah ni dia membawa erti kita berdampingan dengan seseorang sama ada ketika hudur dia ataupun ketika ghiab, tak ada dia atau ada dia, kita tetap ambil panduan irsyadat daripada dia untuk kehidupan kita. Sebab nak minta guru ada bersama dengan kita, mustahil 24 jam guru akan bersama dengan kita. Baik. Jadi bila macam tu, Ana selalu kontak, Ana tanya, nak beritahu. Ana selalu tanya, Syekh dah tak ada dengan kita, nak buat? Dia kata, kalau aku tak ada, aku bukannya sonam ma'bud, aku bukannya sembahan yang patut ada depan sebagainya di situ ni. Okay. Dan aku tak sempurna, macam aku bukannya maksum, aku ada silap, aku ada sebagainya. Ba'din dia mengajar kita, kalau aku tak ada, maka carilah ilmu-ilmu yang aku dah titipkan kepada kalian. Cari buku-buku aku. Kalau buku tak ada, cari murid-murid aku yang lain, ambil faedah daripada mereka. Kalau tak ada, ambil rekod rakaman balik yang pernah diberitahu kat kita untuk kita ulang kaji balik dan kita jadikan panduan dalam hidup kita. Baik. Ba'din, kita dah letak dalam diri kita. Pantang bila dah tahap cinta sayang pada guru, fanak pada syekh. Fanak pada syekh ni, apa kata guru kita, Syekh Ahmad Fathullah Jami. Fanak pada syekh ini membawa erti kita jadikan segala saranan dalam hidup ini yang dinasihatkan kepada kita selalu duduk depan. Nuqaddimuhu ay nu'thiruhu fi kulli syai'. Dia suruh nak buat apa-apa, kita tanya dia dan dinasihatkan kita. Kalau tak ada apa yang bertepatan dengan kita, okey, kita cuba murasalah ataupun kita tanya anak murid. Kalau tak ada, maka okey, inilah yang nak beritahu. Dia ajar pada kita baik dengan dia. Kita berhubungan baik dengan dia. Lalas sekali dia bagi tahu, aku ni kalau bukan kerana amanah yang aku terima daripada guru-guru dahulu untuk bersama dengan kalian untuk mentarbiah, aku tak akan bersama dengan antum. Syekh cakap macam tu. La akun ma'akum. Aku akan duduk kat rumah aku dengan anak bini aku khalwah dan sebagainya. Tapi oleh kerana atas dasar faktor amanah daripada guru, bai'ah yang diterima untuk duduk dalam tariq dan bawa orang dakwatin nas ila tariq, maka dia kata aku bersama dengan antum. Baik. Jadi apabila demikian, kamu kena ingat, aku ni bukan siapa-siapa kalau bukan guru yang sebelum aku memberi tarbiyah kepada aku. Dan guru sebelumnya juga bukan siapa-siapa melainkan dengan sebab minnah budi daripada guru sebelumnya. So, ana faham daripada situ, rupanya suhbatus syekh al-mubashir, guru kita yang di hadapan yang kita kenal, sebenarnya dia membawa kita, dia mengajar kita supaya beradab kepada guru-guru yang atas. Rijal-rijal silsilah. Rijal silsilah. So bila kita beradab, umpama macam tasbih, ana selalu buat perumpamaan. Kalau ibarat kita yang di bawah ni, ibarat kita di bawah, apabila kita berhubungan dengan guru sebelum kita, dan guru kita ni katanya kalau bukan kerana amanah ataupun ilmu, budi yang pernah dicurah oleh guru sebelumnya, kemungkinan aku tak akan ada bersama kamu. So, oleh kerana bila kamu sayang kepada aku, sepatutnya kamu kena berterima kasih dan sayang juga kepada guru sebelum aku. Dan guru sebelum aku, dan guru sebelum aku, dan guru sebelum aku. Sebab itu di dalam perjalanan tariq, kita diajar untuk berkenalan dengan manaqib-manaqib ulama'. Betul tak?
Kita kena kenal siapa Imam Daud Aqta'i, siapa Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa Imam Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyainah, Abdullah Ibn Mubarak dan sebagainya sampai ke atas. Sampai tahap bila kita rindu pada Syekh, tak akan kita kata zahir tanda cinta mahabbah kita kepada guru selama mana kita juga tidak zahirkan tanda cinta kita kepada guru sebelumnya. Sebab tu bila orang tariqah, dia pantang dengar nama-nama guru-guru yang lain, tak juga beradab. Adab tak ada di hadapan. Contoh guru kita, Tuan Guru Ustaz Ulfi Ibrahim, Dukun Kumail. Time dia mengajar, pagi-pagi kuliah zikir pasti ada. Dengan kitab Adab Sulukil Murid. Bagaimana ahwal muridin ketika mana mendengar rakaman daripada guru? So adab ada dia dalam rakaman di rumah dia, tapi kita macam mana? So kita diajar supaya bila mendengar rakaman seolah macam kita berhadapan dengan depan. Kita adab, pakai baju tutup, dengar rakaman. Kesan daripada adab itu, beradab dengan guru di hadapan, beradab juga dengan guru rijal silsilah. Pantang jumpa kitab qala al-Imam Abdullah Ibn Mubarak, maka kita akan insya-Allah, kita akan nusba' ayunina, kita akan insya-Allah ada kalam habibi ada. Dikenal dia pernah berjasa kepada orang sebelum saya dan sampai kepada guru saya. Oleh kerana dia berkait dengan guru saya, maka mereka juga disayangi. Macam tasbih tadi, dia satu silsilah. Last sekali bila kita beradab dengan rijal silsilah, latih kita beradab dengan malaikatullah. Kalau kita dengan manusia kita jaga, dengan fulan bin fulan, dengan fulan bin fulan kita beradab, maka terlebih aula kita beradab dengan malaikatullah yang kiraman katibin yang selalu tulis catat kita dengan kita. Maka mengajar kita supaya beradab. Dan ilmu fiqh kan kita diajar supaya apabila kita masuk dalam masjid, walaupun tak ada orang, tapi kita dianjurkan untuk bersiwak. Sebab dalam masjid malaikatullah ada. Beradab dengan orang yang warga yang ada dalam masjid, dalam Baitullah, malaikat. Boleh tak kita nak buka baju saya saja ataupun kita nak unjuk kaki nak tak boleh. Adab dalam masjid, beradab dengan malaikat. So orang ahli tariq memang pendekatan mereka mengajar supaya beradab dengan guru mubashir, lantas beradab dengan guru-guru rijal silsilah. Lama-lama dia ajar beradab dengan malaikat, bakni beradab dengan hadratullah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata kalau dalam tariq kita kata Quran, kita nak ke Allah apa ke Syekh. Anda pernah ingat dulu dalam sebelum pergi Ustaz Ibrahim tak, masa kita belum pergi masa anda belum pergi ke Mesir dulu, ada orang isukan tentang perjalanan tariqah Naqsyabandi, dikata kena rabitatus syekh, dia tak faham. Situ kita pun tak faham. Kena bayang gambar syekh dululah apa, tak faham. Ba'din su'ut tasawwur membawa su'u al-hukmi. Hukum salah lah. Hukmu anis syai' far'un an tasawwuri. Nak hukuman terhadap sesuatu tu dia bermula daripada sebenarnya worldview dia terhadap benda tu macam mana. Kalau worldview terhadap benda tu tasawwurnya dah salah, pasti hukumannya natijahnya salah. Kalau betul, insya-Allah dia akan jadi clear. Dia akan jadi clear. Walidhalik. Dalam tariq perlu kepada suhbah syuyukh. Ba'din suhbatu syekh mubashir, suhbatu rijal silsilah, suhbah kepada malaikat, dan suhbah bukan sekadar malaikat ni, beradab dengan semua malaikat yang dikatakan senantiasa mencari majlis-majlis ilmu. So kalau orang itu betul-betul dia salik dalam tariqah, pasti dia akan menjaga adab. Adab dalam percakapan, adab dalam tutur kata. Lala sekali dia akan beradab dengan hadratul haq subhanahu wa ta'ala. Walidzalika di dalam ilmu tasawuf, bila kita amati baik-baik, kata Syekh Zarruq juga macam tu, dia mesti ada kolerasi ataupun tautan rapat dengan syariat. Rapat sangat rapat. Dia ajar kepada kita ketika mana kita, di mana saja kita duduk, kita zikir, kita kena bayangkan kita duduk dalam satu qa'ah, satu dewan yang besar, yang sama-sama setiap masa malaikat di Baitul Ma'mur zikir, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak pernah putus, 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur, setiap hari 70,000 tak pernah keluar. Maka kita duduk di mana-mana, jangan rasa seorang diri, rasa suhbah itu. Mula kita rasa suhbah, kita seorang. Ba'din kita rasa suhbah. Kita duduk mana-mana seolah macam kita bersama dengan satu jemaah. Sama dengan satu jemaah. Baik. Bagaimana tariqah ini, dia boleh melatih seseorang itu supaya istiqamah dalam amal. Ana pernah tanya soalan ni kepada Syekh. Sayyidi Syekh Yusuf Hasani, hafizahullah. Syekh, macam mana tariqah ini dia mampu untuk membentuk diri seseorang itu supaya konsisten dalam melakukan amal ta'ah? Apa yang patut motivasi yang ada pada diri? Kata guru Syekh Yusuf Hasani adalah al-mahabbah. Itu elemen yang utama. Macam tadi juga, suhbah tadi mesti ada dengan mahabbah. Dampingan guru, mahabbah. Bila mahabbah ini kita ithar, kita utamakan guru kita. Guru kita kalau waktu pagi-pagi, lepas waktu fajar, dia akan duduk, dia akan zikir. Maka kita penat duduk di Malaysia tanpa pemantauan guru kita. Contoh, pasti kita akan baring, tidur. Tapi bila rindu, teringat guru kita. Syekh fulan bin fulan fi saati kadza wa kadza, dia akan duduk menyandar di tiang, dia akan duduk tepi dan dia akan bertongkat, dia akan letak macam Nabi kan, dia letak tangan dia menyandar pada masnad, dia pegang tasbih, dia angkat satu kaki sebelah sini, dia pun zikir. Hada Sayyidil Habib Umar, Ustaz Engku Ibrahim, Dr. Engku Ibrahim yang ada bersama dengan kita, tuan guru kita. Sayyidil Habib Umar kalau dia zikir, Syekh Yusuf juga macam tu. Dia akan letak tangan menyandar, letak masnad, akad satu peha, satu lutut dia, bak dia pegang tasbih kerana dia zikir. Kalau dia baca buku, dia zikir. Mula-mula kita macam buat-buatlah. Mula kita buat. Ba'din itu yang menjadikan faktor pendorong kita untuk terus istiqamah dalam zikir. Kita ingat dia, kita macam rela. Sayyidi Yusuf Hasani guru ana pernah soal kepada beliau. Sayyidi guru tak penat ke? Sidi tak penat ke datang ke Malaysia? Dengan duit habis, turun pula ke negeri-negeri, jumpa murid-murid. Bukan murid-murid bagi duit, habis duit lah. Dan kadang-kadang penat duduk di rumah fulan bin fulan, orang masuk jumpa, dia tak rehat. Kadang malam dia tulis buku. Apa yang menyebabkan Sidi boleh konsisten lah menulis buku, keluar buku dengan keadaan demikian? Dia kata, inilah kerehatan aku dalam hidup aku. Kalau aku tak buat ini, macam aku tak ada erti macam hidup. Kamu ingat hidup itu adakah duduk dengan keluarga? Tak. Apabila aku datang berdakwah, datang bersama, bertemu dengan muridin, bertemu dengan para murid, salikin, aku mengimbau balik kisah-kisah bagaimana Syekh Abdul Qadir Isa dulu turun ke lapangan mencari murid-murid dan berdakwah dan bermuzakarah dengan muridin. Dan pada ketika itu dikira khalwah dapat menjaga anggota aku daripada melakukan perkara mungkar. Fikiran aku terkawal, anggota aku terkawal. Itulah khalwah aku di dalam hidup ini bersama dengan murid-murid. Dan membayangkan itulah seolah lakonkan balik perbuatan guru-guru kita. Pak Adin dia kata, dia datang ini rehat. Kalau dia duduk sana, dia sakit. Lepas tu anda dapat tahu dia ada sakit injured disc. Slip disc. Sakit, nak operate, tapi tetap juga turun ke Terengganu, turun ke Bangi, turun ke Indonesia, turun ke Mesir, dia duduk di Lebanon, turun ke Kanada, turun ke Singapura. Sayyidi tak sakit. Dalam keluar dakwah, sakit tu hilang. Tak rasa sakit. Nikmat, rasa nikmat. Seumpama orang ahli dunia, bila dia minat kepada bola, dia pakai baju pemain bola, dia rasa macam ahli jagoan main bola. Dia rasa dia ni macam pemain bola profesional. Sebagaimana seorang perempuan dia pakai tudung artis, keluaran fulan bin fulan artis, dia rasa macam dia dah lawa macam artis tu. Rasa jalan. Orang yang pegang telefon, iPhone, bayar installment je. Tapi rasa pegang tu macam hakata, sebagaimana ahli dunia dengan keadaan mereka, begitulah juga orang ahli Allah. Ketika mana mereka memegang siwak, mereka pernah tengok guru mereka berpegang siwak dan
kan, kongsi-kongsi siwak kan, munawalah siwak, dan dia ambil siwak, insya-Allah munawalah. Dan siwak itu digunakan oleh guru dia, siwak itu juga digunakan oleh dia. Setiap kali dia buat, rasa tak rapat, rasa tautan diri. Begitu juga macam-macam subah tadi, ini tasbih tadi. Ini tasbih. Tasbih tadi ada munawalah. Dalam perjalanan tariqah, kita ada munawalah, kita ada bagi tasbih. Ba'din Syekh akan ambil, Syekh akan zikir. Dia akan bagi kepada murid. Ya Allah, bismillah. Sebagaimana aku terima gini-gini ni kan. Awal aku sesuatu yang pada awal perjalanan kami salik kami, dia menjadi bantuan kami untuk kami konsisten dalam zikir. Maka walaupun di akhir perjalanan kami takkan tinggal sesuatu yang boleh mengingatkan kami kepada Allah yang membantu kami di peringkat awal kami. Kita bagi zikir. Ba'din kita ke mana kita duduk seorang. Takkan nak tunggu Syekh mati dulu, Syekh meninggal dulu, baru kita pegang tasbih, tinggal Syekh pernah pegang tasbih aku. Kita pun tahu bagaimana peluh dia ada pada tasbih ini. Dia pun gerak macam ni, kita pun gerak duduk. Fahakadha dia melatih seseorang. Masa zikir itu, awak tak akan rasa lagi, antum tak akan rasa macam awak tengah rasa gong, rasa hebat, rasa riak. Aku ada sampai awak tak tahu. Masa itu sebab yang nyatanya, yang zahirnya bukan kita, tapi yang zahir adalah guru kita. Kita melakonkan balik. Kita tersyabuh kepada guru sebelum kita. Dan guru sebelum kita tersyabuh kepada guru sebelumnya. Dan guru sebelumnya tersyabuh menyerupai guru sebelumnya. Sampai kepada atasnya malaikah yang beribadat semua sampai kepada hadratil haq subhanahu wa ta'ala. Ketika sebutan tahlil la ilaha illallah tu bagaimana rasanya? Kata. So daripada hubungan kita bertariqah ini, latih kita suhbah serta dengan mahabbah, dengan sidik, memang ini semua membawa kepada diri kehambaan. Serius. Membawa kepada diri kehambaan. Jadi sampai kita boleh kata pentingnya orang itu melalui perjalanan tariqah di dalam membentuk diri kehambaan. Kerana apa? Sebab dia ithar kepada yang lain daripada diri dia. Ithar kepada guru, mendahului, mengutamakan guru. Baik, mengutamakan. Dah guru ni siapa? Budi daripada guru sebelumnya. Baik, ataupun kita kata dengan bahasa moden mudah, kita jadikan diri kita ini copy of guru kita. Copy of guru kita. Guru kita copy of guru sebelumnya. Guru sebelumnya copy of guru sebelumnya. Sampai kepada masterpiece-nya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu bila kita solat, tengok solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Khudhu anni manasikakum. Sebab tu para sahabat kadang-kadang yang makan buah labu, pengat labu, kadang-kadang dia tak pernah suka labu, tapi sekali mata dia memandang kekasihnya sallallahu alaihi wasallam makan labu, dia membayangkan, mengimbau kisah Nabi mengecap pengat labu. Sebagaimana dalam hadis dalam Jami' As-Saghir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahabbil fawaqihi inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tamru wal bittikh. Baik, tamar dan bittikh. Baik. Orang ahlilah ketika mana dia baca kitab syama'il, sama ada khalqiyah ataupun khuluqiyah, dia bayangkan semua itu kebersamaan. Ketika mana dia ada siwak, di Tarim Ba'lawi syadid berkenaan dengan ittikhad as-siwak. Al-miswak ini penting. Sebab ini sebagai bitaqah kita, tanda berkaitan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatanya dusta mahabbah seseorang murid itu kepada Rasulullah SAW selama mana barang yang paling utama di sisi Rasulullah, bahkan ketika nak meninggal Rasulullah tak pernah tinggal siwak. Ada siwak. Itu juga disebut oleh Sayyidil Habib Salim berkenaan dengan solat duha. Basic je. Solat duha, solat witir. Duha 2 rakaat. Daripada 8 rakaat buat 2 rakaat. Ada suara. Ustaz Mustaq. Ada gema, ada double sound. Baik. Nak beritahu Ustaz. Najmi mula. Okey. Allah
Ada yang buka mic ke? Saudara Najmi? Ustaz boleh off dia. Baik, dah. Okey. Jadi kembali pada tadi, daripada kita tengok praktikal bagaimana saudara Abi Alawi sendiri di Tarim. Baik. Bila kita tengok dia tak ada amalan yang macam yang syaqah, macam perjalanan orang dulu-dulu. Bahkan kata Habib Salim, di akhir zaman ini, kata Habib Abu Bakar Adani juga macam tu. Akhir zaman inilah kita buat perkara yang basic, yang perkara fardu yang basic, perkara rawatib yang basic, yang utama sekali ialah tahan diri daripada perbuatan maksiat. Ada aham syai. Daripada sini Allah akan kurniakan kepada murid itu apa yang Allah pernah bagi, ma wahabahu Allah Subhanahu wa taala li aslafi, yang Allah pernah hibahkan, kurniakan kepada guru sebelumnya. So kita buat perkara biasa. Dalam muridin dalam tariqah, dalam Naqsyabandi wallahu alam mana tak tahu, tapi dalam Syadzuliyah, dalam Alawiyah, dia tidak mementingkan kepada zikril maqamat, nama maqam ini, peringkat nafsu ini, peringkat nafsu tak. Yang penting kun ada qadamil istiqamah ala qadami sidqi lil ittiba' wa lit tashabbuh niyabatan an syuyukhikum. Niabah kepada guru kita. Guru kita keluar berdakwah, maka kita keluar berdakwah. Guru kita yattakhiduna as-subha, kita ambil subha. Guru kita khidmah kepada masyarakat, tak. Yaqdi hawaijin nas, selesaikan masalah, umpama bab fatwa, umpama bab ada jidal di kalangan masyarakat, dia cuba selesaikan, khidmah. Okey, jemputan majlis kahwin, Habib Umar masya-Allah, jemputan majlis kahwin, jemputan ni, kalau ikutnya macam-macam. Itu engagement kita dalam masyarakat, itu penting. Tapi macam mana nak buat? Sebab itu kita perlu sekurang-kurangnya dalam beberapa masa kita duduk dengan guru kita, kita nampak dia panggil Syekhul Mubashir. Tayyib. Sekarang ini andai kata guru kita tak ada. Maka kita cari muridin kepada guru kita. Ataupun orang yang fiqah, dipanggil al-akhun nasih. Kawan, teman, saudara yang boleh membantu kita. Kalau kita silap, dia boleh tegur kita. Kalau kita ada masalah, kita boleh rujuk dia, dia boleh bagi solusi kepada kita. Faham? So daripada sini kita latih sifat benar kita. Kita nak ada orang memantau kita. Dan kenapa perlu kepada guru yang membuat ketetapan bagi pihak diri kita? Contoh, okay, sebab kita nak keluar daripada kehendak diri kita. Kalau ikut diri kita, kita nak habis, nak hafal, nak amalkan segala apa yang di kitab Al-Adhkar. Nak amal, tapi amal sekejap, kata ayat, kemudian dia jatuh. Guru kita dianjurkan untuk tulis ada, macam mana beritahu pada Mushtaq, tulis segala amalan kita, amalan harian kita, amalan mingguan kita, amalan bulanan kita, amalan tahunan kita, kita tunjuk kepada Syekh. Ini antara apa yang aku buat. Yang berbakinya, adkar munasabat ini ada dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Syekh tengok, Masya Allah, kamu boleh amal, Masya Allah bagi taufik di doa. Tapi ini panjang sangat, ini pendek sangat. Ini gini sangat, ini kau amal yang ni lah. Tapi Syekh, saya ada yang panjang, saya dah amal lama dah. Syekh kata tak payah, amal pendek ni je. Tengok. Dia saja kadang-kadang dia nak keluarkan kita daripada tadbirun nafs. Ikhtiar diri kita. Kadang dia suruh kita keluar daripada tadbir, ikhtiar diri kita terhadap diri kita kepada ikhtiar dan tadbir daripada orang lain. Umpama dia. Sebab itu perlu. Sebab selama mana kalau kita tak ada orang atur dan kita atur sendiri, kita akan selalu pandang diri kita somebody. Kita akan pandang diri kita somebody. Selama mana seseorang murid memandang diri kita somebody, seorang hamba itu, murid itu merasakan diri dia someone. Seumpama yang anda sebut tadi di awal kisah tadi kan, ada berlaku yang mengajar di masjid, dia bawa pada masyarakat secara halus, ada bau-bau min raihatil ujub. Raihah ujub, sebab li'annahu yara nafsahu bi'ainil isti'zam. Dia pandang diri dengan rasa kemah, hebat. Wa yaral akharina duna martabatihi. Dia pandang orang lain kurang daripada martabat dia. Maknanya dia hebat tak? Hebat. Faham kata. Ringkasanlah, kalau ada soalan boleh kita buka, terserah kepada Sidi Mushtaq. Itu ringkasan cerita
Kenapa ana pilih tajuk kepentingan at-tariqah dalam membentuk jati diri kehambaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Berfokus pada yang pertama, at-tariqah ialah suhbah yang dibaluti dengan mahabbah, dengan sidik. Suhbah, mahabbah tadi, sidik tadi dengan guru mubashir melatih kita kepada suhbah kepada rijal silsilah. Daripada rijal silsilah, dia melatih kita beradab dengan malaikatillah, melatih kita beradab dengan tadi Sayyidi Rasulullah SAW. Baru kita nampak soalan macam nak buat apa-apa kita dahulukan guru kita sendiri. Kalau ikut kita pagi-pagi kita nak tidur. Tapi bila kita ingat guru kita pagi-pagi dia buat aurat sekian-sekian, maka kita dengan mahabbah itu dia boleh push kita untuk buang selimut dan kita duduk dengan tasbih dan kita zikir sampai terbit fajar. Memang mahabbah sahaja paling efektif untuk push kita untuk istiqamah dalam amal. Dan mahabbah juga, kata Sayyidi Yusuf Hasani hafizahullah, paling efektif untuk halang seseorang daripada berlakunya riak, berlakunya ujub, berlakunya sum'ah dan sebagainya. Sum'ah kan buat atau nak dengar balik apa yang buat. Sebab kita niyabatan an syuyukh. Sebab tu dalam amalan guru-guru antaranya sebut contoh ala sabili al-mithal dalam tariqah syadzuliyah Syekh Yusuf Hasani, hampir 20 tahun ana suhbah dengan beliau, 19 tahun 20 tahun. Dalam wiridnya ada disebut Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilaika. Ya Allah, aku niat untuk taqarrub kepadamu ya Allah, bitilawati, untuk baca tilawah wirid tariqah contohnya disebut imtithalan li amrika ya Allah. Aku nak ikut perintahmu sebab musuh zikir kan, aku nak zikir. Wattiba'an li nabiyika. Aku buat ni kerana nak ikut Nabi. Nabi banyak zikir, aku nak zikir. Niyabatan tadi tu. Niyabatan an syuyukhina. Sebagai menggantikan kepada guru-guru kita. Kita lakonkan balik watak guru-guru kita baca wirid. So bukan kita, tapi kita lakonkan balik watak tu. Bukan semata-mata kita yang nak baca, bukan. Niyabatan an syuyukhina ta'abbudan lillah, kerana nak ibadat disebut 10 kali Allah. Allah. Ba'din kesannya, taksirnya, enta rasa itmi'nan sangat-sangat dalam melakukan wirid. InsyaAllah tak ada lagi raihah daripada ujub, daripada rasa sum'ah ke, daripada rasa riak ke, daripada tak ada. Wahakadha walhamdulillahi rabbil alamin. Ana serah kepada Sidi Mustaq. Alhamdulillah, sekiranya di kalangan para peserta ada persoalan, boleh buka mic ataupun kalau segan mungkin boleh tulis. Kita akan bacakan soalan-soalan anda semua insya-Allah. Jadi siapa yang ada soalan mungkin boleh buka mic ataupun boleh tulis di ruang chat. InsyaAllah. La ilaha illallah. Assalamualaikum Ustaz. Ada soalan daripada diri. Bagaimana pandangan seseorang yang mengatakan bahawa tasawuf ini tidak berhajat kepada tariqah, semata-mata tasawuf sahaja pun sudah memadai? Adakah tasawuf itu lazim dengan tariqah? Itu Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan. Okey, ana respon, ana bagi analogi. Soalan yang sama pernah Al-Faqih bertanya kepada guru-guru, khususnya kepada Sayyidi Yusuf Hasani Bakhur hafizahullah ta'ala. Okey, ana pernah tanya berkenaan dengan cukup ke kalau macam kita nak baca kitab Ihya Ulumuddin sahaja, atau baca kitab Penawar Bagi Hati tanpa ihtiyaj kepada suhbati syekh, kepada bai'ah kepada guru. Ambil Quran Sunnah, katakan ijma' qiyas ala tul, nak pergi firar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata Sayyidi Yusuf Hasani hafizahullah taala, dia buat satu analogi, katanya umpama seseorang itu
Dia sebenarnya tasawuf ini, tasawuf ni bila dia katanya orang yang betul hatinya dah sofa, maka dia akan dapat memahami risalah ilahiyah di dalam kehidupan yang Allah utuskan dalam kehidupan dia. Kehidupan manusia ini tak lari daripada, ni ayat daripada Syekh Yusuf, kehidupan insani sebagaimana dinukilkan daripada Imam Abi Hasan Shazali, tak lari daripada kadang-kadang dalam keadaan taat. Manusia ni tak lari daripada 4 keadaan. Kadang-kadang dalam keadaan melakukan ketaatan, kadang-kadang melakukan kemaksiatan, kadang-kadang dalam keadaan nikmat, kadang-kadang dalam keadaan nikmah, musibah, murka daripada Allah Subhanahu Taala. Baik. Dalam 4 keadaan ni manusia silih berganti. Kadang-kadang berlaku ini, kadang berlaku ini, petang ini, malam ini. Baru sekejap tadi taubat, lepas tu jadi balik. Tak lagi daripada ini. Baik. Setiap yang berlaku ini adanya risalah ilahiyah Allah hantar kepada kita. Bila Allah bagi kita buat taat, sebenarnya Allah nak suruh rasa Allah pilih kita. Kita kena rasa syukur kepada Allah SWT. Ada matalib kehambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntutan daripada Allah. Apa yang berlaku tu, apa mesej sebenarnya? Allah suruh apa? Baik. Nak faham macam mana mesej-mesej ini, maka dia kena format dia punya hati tadi. Tasfiyah dia punya hati. Okey, nak format hati, Syekh Yusuf Hasani dia buat analogi umpama macam telefon. Mustaq, telefon, nak buat contoh, telefon. Kalau yang Android yang zaman dulu lah, anda tak tahu, yang Android dulu. Kalau orang hantar mesej dalam bahasa Arab, kalau kita tak install Arabizer, kita boleh baca tak bahasa Arab? Mustaq, kita boleh baca tak bahasa Arab? Telefon kita, kalau Android, kalau kita tak install bahasa Arab, orang hantar mesej, Assalamualaikum, marhaban ke, kullu am wa antum bi khair ke, tak boleh baca, dia petok-petok. Melainkan, bila kita dapat telefon tu, kita install Arabizer. Dia Arabic, dia boleh baca tak? Baru telefon tu boleh baca. Tu selama mana tak install, dia tak boleh baca. Begitu juga hati kita. Hati kita perlukan kepada formatting yang sejajar bertepatan dengan masyrab tinggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Tusuk. Kefahaman itulah, kehambaan itu yang dibawa oleh baginda Nabi melalui jaruran silsilah warathah al-anbiya yang terima adab dengan akhlak tu semua itu. Okey, macam mana kita nak dapat tu? Kalau telefon kita kena hantar ke kedai lah. Betul tak? Telefon kena hantar ke kedai. Kalau kita pandai buat sendiri, terserah, bismillah. Kita ada kabel, Mustaq, kita ada kabel sendiri. Kita plug. Lepas tu dah ada kabel, mesti nak ada komputer. Okey, plug di komputer. Komputer pula mesti nak on, mesti nak tahu laman web mana. Okey, dah ada laman web apa? Aplikasi mana yang patut kita download? Lepas tu bila nak download, nak tekan, nak select tu, mana yang kena select, mana yang tick, mana yang untick, kita kena tahu. Kalau kita tahu semua, khalas, ala Allah, tawakkal ala Allah. Buatlah. Boleh set sendiri, alhamdulillah. Tapi dalam kiasan dengan bab telefon tadi, maka hati kita juga macam tu. Macam mana kita nak setting dia? Macam mana kita nak configure dia supaya dia ada rasa kehambaan, ada rasa ithalul ghair, mendahulukan, mengutamakan orang lain, mengutamakan mak ayah, mengutamakan guru-guru, mengutamakan teman-teman, mengutamakan sahabat, mengutamakan kehendak Allah, mengutamakan kehendak Rasul. Nak utamakan orang lain, kalau tak reti format, sekejap je, hati rosak. Baik, maka dia kena serah kepada orang ahli pakar. Serah kepada guru-guru tarbiyah. Kalau kita dapat buku manual, macam orang nak beli ubat hospital, orang nak beli ubat doktor, orang nak pergi ubat hospital, dia beli buku farmasi, dia study buku farmasi. Ataupun dia Google je. Dia Google, kemungkinan dosage-nya tak kena. Dia boleh buat. Tak wajib. Kalau ikut daripada kaedah, tak wajib. Tak wajib, dia kena cari guru. Kalau dia boleh buat sendiri, bismillah. Kalau dia yakin telefon dia tu tak rosak dan dia boleh beli baru, silakanlah. Telefon boleh beli baru, tapi hati tak boleh ganti. Kalau dah rosak tak boleh ganti. Okay. Telefon kalau ada duit lagi kita boleh ganti baru.
Nyawa kita kalau dah habis boleh top up baru tak? Baik, rugi masa. Sebab tu ahlilah seumpama Imam Abil Hamid Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad At-Tusi Al-Ghazali, beliau sendiri ada guru. Imam Nawawi sendiri ada guru. Oleh kerana guru-guru, Imam Juwaini juga ada guru. Ada guru. Syekh Yasin Fadani ada guru. Syed Muhammad Ali Maliki almarhum ada guru. Abdullah bin Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ada guru. Imam Abi Hasan Syadzili ada guru. Imam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ada guru. Syekh Ibrahim Dusuki ada guru. Syekh Ahmad Badawi ada guru. Oh. Syekh Abi Madian Al-Ghawth Al-Maghribi ada guru. Baik, sebab mereka berfikir melihat kepada waktu tak ada, umur panjang, umur tak panjang, waktu tak ada. Apa salahnya untuk mempercepatkan laluan kita serah kepada guru ahli pakar. Sebab itu disebut, ini yang satu kitab Syarah Al-Mabahith Al-Asliyah, Syekh Yusuf Hasani selalu dia ambil ungkapan ayat ini. Perlu kepada Syekh. Kenapa kita perlu kepada Syekh? Katanya, innamal qawmu musafiruna li hadratil haqqi wa dha'inuna faftaqaru fihi ila dalilin dhi basarin bisayri wal maqili qad salaka at-tariqa thumma 'ada liyukhbiral qauma bimastafada. Apa maksud dia? Daripada Syekh Al-Sarqusti ni yang disyarah oleh Syekh Ahmad Zarruq dalam kitab dia. Okey, katanya sesungguhnya kaum Sadah Sufiyah ini ialah golongan yang pernah musafiruna, pernah dah pergi ke satu tempat. Pernah dah kita kata mereka berpenat lelah dah, pernah berpenat lelah pergi ke satu destinasi, li hadratil haqqi wa dha'inuna, dah pergi mengalami pengalaman kerohanian mereka masing-masing. Lepas tu mereka dah tetap di sana, dah dapat nama dah, orang kenal dah dia sebagai orang warga yang ahlillah dipanggil. Maka dah duduk situ, faftaqaru fihi ila dalilin, maka oleh kerana mereka sudah pergi. Kalau kita nak pergi, kita perlu kepada tourist guide, perlu kepada orang yang pandu kita. So orang yang pernah pergilah boleh pandu kita. Kalau orang tak pernah pergi, macam mana nak pandu kita? Maka faftaqaru fihi ila dalilin, maka kita berhajat kepada dalil. Dhi basarin, yang ada penglihatan yang tepat, yang kita kata telus, yang boleh tembus, boleh tahu apa yang sepatutnya letak. Bisairi, tahu berkenaan dengan bagaimana cara nak jalan, bagaimana cara nak melangkah. Wal maqili, so bagaimana dikatakan ungkapan-ungkapan ataupun kita kata perkataan-perkataan. Kadang-kadang orang alilah disebut macam ni, kan kita tak faham, kita terus tamah dia. So kita tanya kepada dalil, apa maksudnya? Anak Sidi Yusuf anak tanya, Syekh, apa maksud ini kalam-kalam syatahat ke kalam apa-apa ke yang dia murnikan supaya jadi jadi nampak tak ada menyalahkan orang terdahulu, tak ada. Baik. Qad salakat tariqa, mereka ni golongan yang qad salakat tariqa. Orang yang dah pergi ni, guru-guru ni, dia pernah lalu laluan tariqa. Maknanya dah melalui laluan itu. Kita kata proses tu dia dah lalu. Summa ada, dia dah pergi dan mereka dah pulang balik. Liyukhbiral qauma bimastafada, untuk diceritakan kepada orang yang tak pergi lagi apa dapatan hasil daripada perjalanan mereka. Lambat ke cepat ke, dia boleh nilai. Sini ada laluan ini berliku banyak, ini dan itu perlu kepada guru. Falidhalik, apabila orang tanya kepada anak, contoh, Ustaz, perlu ke kita masuk tarekat? Macam telefon enta, kalau enta rasa enta mampu beli baru, enta boleh buat sendiri dan akan yakin memang akan jadi, enta boleh buat sendiri. Tapi kalau telefon itu enta bimbang dalam kumpul duit lama, nak dapat payah, enta nak beri kepada sebarang orang ke? Tak, pasti enta cari kedai yang betul-betul authorized dealer, betul tak? Betul-betul yang dekat dengan rumah enta untuk mudah akses. Takkan enta duduk Terengganu, enta hantar telefon enta ke Kuala Lumpur. Yang bila-bila dia halang untuk melintas padang, telefon tu bila nak dapat? So cari orang yang kita percaya, yang dekat dengan rumah kita. Contoh, dalam tarik macam tu juga. Orang yang establish dah perjalanan dia, orang dekat, orang yang kita kenal, orang yang kita yakin, mustahar namanya dalam mentarbiah, dalam baiki telefon. Contoh, baru kita serah. Dan bila kita serah, perlu tak kita nak banyak nak takwil, nak
Kita buat macam ni lah, kenapa tak buat macam ni, kenapa tak tik ni, kenapa tak tik ni, kenapa tak guna version ni. Contoh kalau pergi kedai, Cina kata kau buat sendiri lah. Aku bagi tahu ni, kau buat sendiri. Di situ dia duduk dengan guru. Bila Syekh cakap macam ni, okey, wirid ni buat harian, minggu ni, mingguan, wirid ini. Okey, sekarang sempena bulan ni, okey, perihalkan kepada ahbab berkenaan dengan kisah ini. Okey, dah habis kitab ni, Syekh nak baca kitab ni? Tak, kau baca kitab ni. Kadang-kadang saja dia twist kita kepada yang bukan keinginan kita. Itu sebagai latihan. So, perlu duduk kepada taurik, bergantung. Kalau rasa nak buat try and error, silakan. Macam tu, mustahil. Try and error, silakan. Tapi belum ada jaminan. Berbanding orang yang dah establish, perjalanan tariqah dah establish, silakan. Begitu juga dalam ilmu fiqh. Kalau kita nak ambil Quran sunnah direct, silakan. Tapi kami lebih rasa nyaman, rasa tenang, rasa yakin apabila madrasah yang sudah establish, umpama madrasah Asy'ariyah dengan Maturidiyah dalam akidahnya, madrasah yang dikatakan fiqh sama ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dengan Hanabilah yang sudah well known, dah establish. Itu lagi selamat, lagi nyaman. Nak Quran sunnah direct, silakan. Tafadhal. Baik. Tapi umpama Imam Ghazali, beliau mewajibkan ada tariqah dan ada guru. So ana tak adalah kata kena wajib, melihat gantung pada diri. Kalau diri itu lagi hebat daripada Imam Ghazali, al-bab maftuh wa alaihi nurun taluh, man arada an yaruh falyaruh wa man arada an yajlis falyajlis, siru ala barakatillah. Fahakadha qala Syekh Zaki Ibrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Ustaz, ada lagi 4 soalan Ustaz. Soalan pertama dia kata, macam mana seorang itu boleh mengikut sesebuah tariqah sedangkan sibuk dengan pekerjaan harian? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakallah khair ala soal. Soalan cantik, bagus. Sebab orang faham bila tariqah ni mesti macam kena pakaian yang khusus, kena tempat yang khusus, kena waktu yang khusus. At-tariqah, ana duduk dengan Syekh Yusuf Hasani, berbagai juga dengan guru-guru lain. Mereka mengajar kita supaya bukan kita kena jadi insan lain, tak. Kita jadilah apa yang kita nak jadi. Yang penting sebelum kita bertitle engineer, doktor, profesor, petani, apa lagi kita kata juruteknik ke apa-apa, sebelum kita bertitle apa-apa, yang penting abdullah, latih diri kehambaan. So apa sahaja tuntutan syarak terhadap diri kita yang berkaitan bersangkutan dengan diri kita, kita kena letak di hadapan dan patut disyaknakan. Baik. Orang ahli tariq yang dikatakan hatinya makmur dengan makmur bittaqwa, hatinya makmur dengan takwa. Setiap kali ada apa keinginan diri ataupun tuntutan dalam kehidupan, maka dia akan cuba configure dulu, dia cuba tilik dulu. Ini Allah suruh buat ke suruh tinggal? Dia detect macam tu dulu. Hadza ma talabahu Allahu fi'lahu am tarkahu. Ni Allah suruh buat ke suruh tinggal? Contoh orang ajak main bola, orang ajak fikir, dia ada hati, dia ada renung. Sebenarnya benda ni boleh buat tak boleh buat? Boleh buat. Kalau boleh buat, dia sama ada dua. Sama ada haram ke sunat. Sama ada wajib ataupun sunat. Kalau tak boleh buat, sama ada haram ataupun makruh. Kalau tak ada tuntutan, maka dia jadi mubah. So itu orang ahli lah letak tu. Nak jadi apa-apa, duduk di mana saja, alhamdulillah. Ana pernah soal Syekh Yusuf Hasani masa dia datang ke Terengganu, dia turun di Primula. Dia kata, Hafiz, baik, entah petang-petang buat apa? Anak kata, rehat-rehatlah. Entah kena bersukan, entah kena keluarkan peluh. Kalau tak keluar peluh, nanti stamina tak ada, macam mana nak berdakwah, macam mana nak baca kitab, macam mana nak muzakarah, macam mana nak jaga anak bini, macam mana. Betul Syekh? Kau tunggu, aku naik atas. Anak tak tahu buat apa. Dia naik atas, dia turun dengan track shoot. Pakai baju sukan. Dia lengan panjang, sukan. Yalah, kita main. Meja pingpong dia bawa, kita main pingpong.
Kejut anak. Itu anak tak bawa blade, tak bawa apa-apa. Kelas kita main tinju. Yang penting keluar peluh. Masya Allah. Masya Allah. Dia kata, anak tengok kan, anak tengok. Anak tak pernah dia tengok. Dia tak pakai serban. Dia macam dia pakai. Kenapa kamu tengok apa? Aib ke aku pakai macam ni? Kalau Syekh tak boleh pakai ke macam ni? Tak. Lidhalik, letak sesuatu pada tempat. Syekh Yusuf Hasani dia terbuka. Dia duduk di Kanada. So dia engage dengan banyak orang. So kalau keadaan memerlukan kepada dia, tanggalkan serban dia, tanggalkan jubah dia, dia pakai baju. Bahkan. So kadang-kadang dia sebagai peniaga. Syekh Yusuf dia ajar kami, dia sebagai peniaga, dia memiliki maktabah, dia jual buku, kitab. Jadi ketika mana dia jual kitab sebagai peniaga lah. Tapi kalau ada orang minta, nampak macam dia ke belakang, nampak belakang dia bagi. Ini hadiah daripada aku. Jadi macam tak jual, itu rahmat pula daripada dia. So dia latih kita, dia di hadapan kami, dia tunjuk dia sebagai seorang suami kepada isteri, seorang ayah kepada anak-anak dia, murid-murid, guru kepada syekh, kawan kepada, dia buat jadi macam kawan. Kadang-kadang dia jadi peniaga, kadang-kadang dia jadi rujukan masyarakat. So dia memainkan peranan yang itu untuk ditonton oleh murid. Memberi faham kepada kita di mana sahaja kita duduk, sebenarnya kita boleh jalankan lawazim sebagai ahli tariq. Antara yang lainnya adalah kita jaga akhlak kita, nisbah kita kepada ahli tariq. Kalau macam gangster-gangster kan, dia ada brotherhood dia kan. Khidmah kepada ni. Kadang-kadang pukul 3 malam, panggil, turun tak? Ustaz. Oh, kadang-kadang pukul berapa dia turun? Brotherhood. Sebagaimana dalam ahli tariq, khidmah. Ada dengar ahbab dia tak sihat, ada dengar ahbab dia sekian. Khidmah. Yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim asa-asa. Walaupun dahulukan. Fahakadha. Duduk dalam pejabat Ustaz Syauqi, duduk dalam pejabat, boleh zikir. Hati kawal zikir. Buat kerja apa-apa, jaga waktu, jaga akhlak kita sebagai pekerja kepada majikan. Fahakadha min lawazimi ahli tariq. Apa yang perlu? Tak mesti macam bila tariq ni kena pakai sorban khusus, tak boleh cabut dah. Lepas tu kena pakai tasbih, kena pakai jubah, tak boleh cabut dah. Tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab anak ketika mana awal ni, anak minta dengan Syekh Yusuf Hasani, anak pohon untuk menjadi guru takmir, mendapat tauliah di negeri Terengganu. Okey, sekarang ni sekian, kata, "Taib, kamu boleh teruskan, tak ada masalah. Adakah contohnya kerja kerajaan, oh dia cerita, tak ada masalah, teruskan. Yang penting kamu buat apa yang hak, bukan perkara batil. Lepas tu kau jaga adab-adab sebagai ahli tariq. Khusus ahli tariq, dia tidak berpegang dengan rukhsah." Itu Syekh Yusuf sebut. Ahli tariq ini dia dengan ahli azimah, sahibul azm. Kalau orang biasa, semayang muakkadah, ghairu muakkadah, rawatib, dia tinggal. Tapi bila ahli tariq, dia menjadi, memang dia kena usaha untuk buat. So apa kadang push factor yang boleh mendorong dia untuk buat? Mahabbah kepada guru. Dia pernah ingat, ni lah Habib Muhammad datang, kita duduk solat. Lepas tu dia solat. Dia tengok dia solat, kita tengok dia, dia solat orang rawatib. Contoh bila dah balik, kita dah habis solat, ingat kat dia pun solat. Guru-guru pun solat dengan keadaan mereka yang bagi kita ahlilah lah, orang rapat, orang banyak zikir, pun solat. Kita betul ke kita sayang? Kalau kita sayang, tanda kita sayang ialah kita buat apa yang kekasih kita buat. Dan apa kalau kita tanya dia pun, Habib suka tak kalau saya buat salawat semayang rawatib macam yang Habib buat? Habib kata, buatlah, memang kena buatlah salawat rawatib ni gini. Baik, bila demikian, kita andaikan demikian, maka bertemu kepada satu kaedah, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalaulah betul cinta kamu tu tulus, kamu akan turut siapa yang kamu sayang. Kerana apabila seseorang tu sayang kepada seorang, dia akan turuti taat apa kehendak orang yang disayang. Lidzalik, kalau kita kata jadi cikgu atau jadi petani atau jadi doktor, jadi apa, sila kalau dalam ibadat, sila pegang dengan azimah, bukan dengan rusah. Itu dipanggil orang ahli tariq.
Ahli tarik dia tak ambil sepadan-sepadan. Kalau solat akhir-akhir waktu, tak ada. Ahli tarik dia jid sungguh. Ana pernah ditegur oleh Sayyidi Habib Umar, kata, "Ma hakadha tariquna ya waladi." Ini bukan cara kami, bukan cara kita. Tariqunal jiddu wal ijtihad. Jalanan kami ialah sungguh-sungguh. Kalau solat maknanya solat dia usaha untuk hadirkan semua kalau boleh sunat-sunat hayat yang ulama fuqaha sebut. Dia tak ambil yang ringkas je, angkat tangan pun tak mau, doa pun tak mau angkat. Fahakala bukan ahli min lawazim ahli tarik. Tarik juga tapi orang yang ke belakang lah, bukan orang yang insya-Allah orang nak yang terkehadapan. Alhamdulillahirabbil alamin. So, siapa saja memang boleh, tak ada masalah. Yang penting lawazim ahli tarik umpama sidik dalam mahabbah syekh, dalam mendahului ithar kehendak guru, itu yang penting. Baik, bismillah. Soalan yang seterusnya, boleh Ustaz terangkan maksud kalam yang mengatakan akhir zaman jika tak jumpa guru mursyid cukup lazimi selawat? Naam, alhamdulillah, jazakallah khair. Soalan yang sama ana pernah tanya kepada kepada Sayyidi Habib Muhammad, dan ana pernah dengar juga kalam daripada salah seorang daripada dakatirah daripada Universiti Al-Azhar. Kalau ana tak silap Syekh Usamah atau siapa, wallahu alam, tapi dakatirah daripada Syekh Al-Azhar, beliau mengatakan bahawa maksud kalam daripada Syekh dipermudahkan untuk kita faham, dipermudahkan. Maksud kalam Syekh Abdul Wahab Syarani kata di akhir zaman, dalam kitab Lawaqih ni ada. Dalam kitab sini. Sini ada sebut. Sini disebut ada Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaid Sufiyah. Disebut kalau seorang itu kalau dia dah tak ada dah benda lain di akhir zaman, dia cukup dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ana pun tanya, macam mana tu? Maknanya tak percaya Syekh sekarang kita selawat Nabi je. Sekarang ni tak ada dah, tak percayalah guru-guru lain. Kata Sayyidi Habib kata, maksud daripada kalam itu bila orang tu dia ada connection dengan baginda Nabi Muhammad SAW, banyak salawat, zikrin Nabi Muhammad SAW, la budda satu masa dia pasti akan hudhiya, diberi peluang untuk kita kata ru'ya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah sayang, pasti dia tak akan ingkar lagi bila berlaku mimpi ke apa-apa kan. Baik, bila dia sudah mimpi baginda Nabi Muhammad SAW, dalam mimpi itulah akan dapat taujih daripada Sayyidina Rasulullah SAW bahawa antara umat Nabi yang available bagi dia, yang dia boleh akses lah, dia akan beritahu. Contoh sekarang ni, fulan bin fulan ni tak jumpa. Dia dah tahu ustaz ni ada ngajar, ustaz ni ada ngajar, ustaz ni ngajar, ustaz ni ngajar. Tapi dia tak yakin, tak sempurna lah semua. Akhirnya tak payah salawat Nabi. Tak buah pegang mana-mana syekh. Dalam zikir, dalam salawat dia salawat-lawat dia, suci hati dia, hijab dia akan hilang. Lama-lama satu kelamaan dia akan dapat peluang untuk ru'yah dengan baginda Nabi. Dan pada ketika itulah baginda Nabi Muhammad SAW akan taujih bahawa fulan bin fulan itu di antara min warathatihi sallallahu alaihi wasallam, antara waris kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya kalam dia, biasa anda dengar daripada kalam guru disebut, ada ungkapan disebut, maka siapa ini adalah anak aku ataupun yang mewarisi aku, siapa yang ikut dia seolah macam dia ikut aku. Siapa yang dapat redha dia seolah dia dapat redha aku. Maka kau carilah dia, kau beradablah dengan adabnya, seolah macam kau dapat adab daripada dadab aku. Yang Nabi kata, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Itu yang ana faham lah. Sebab ana pernah tanya ni, seriously ana pernah tanya. Tanya, Syekh, apa maksud bila akhir zaman ni kau tak ada guru, kira salawat? Naam, katanya maksud daripada kalam yang berlaku dia kata, biasanya orang yang banyak baca salawat, dia akan jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi akan taujihkan mana yang ahli zaman pada zaman dia, yang dia boleh accessible, yang boleh dia akses untuk dia dapat tarbiyah di bawah orang itu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ramai
Seumpama Syekh Abdul Qadir Isa, ketika mana dia cari guru, dia dah guru dia tak. Qadir Isa sahib kitab Haqaiqan Tasawuf. Ketika mana kan dia pergi, lepas tu dia pergi ke ziarah kubur Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, dan pada ketika itu mendapat taujih isyarat ketika di situ untuk pergi ke sana. So dalam diri dia, Muhyiddin Ibnu Arabi ni someone special dalam diri dia. So dalam tu mendapat taujih daripada Muhyiddin Ibn Arabi, jumpa fulan min fulan, namanya Muhammad Al-Hashimi. So masa tu dia pergi jumpa Muhammad Hashimi dah tala'al badru alaina ahlan wa sahlan. Zaman dah lama aku tunggu kamu daripada fulan min fulan. Dah tahu dah, seolah macam dah diceritakan, dah orang briefing kepada Muhammad Hashimi. Itu yang juga berlaku kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Faqih Muqaddam juga bila dah masuk tu dia dah tahu, dan orang-orang itu pun tahu siapa Faqih Muqaddam. Faham? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Soalan seterusnya Ustaz. Macam mana muncul pembahagian zikir hasanah dan zikir darajah? Macam mana? Macam mana muncul pembahagian zikir hasanah dengan zikir darajah? Zikir hasanah atau zikir darajah, ataupun maksud, terima kasih atas soalan, kemungkinan maksud yang disebut adalah zikir yang hasanah itu dipanggil wadhaif, zikir hasanah tu zikir wadhaif, ataupun zikir darajah itulah zikir untuk tarqiyah, wirdul lazim. Baik. Di dalam tariqah seumpama syadzuliyah, bukan sama, cuma istilah saja tu. Baik. Yang menisbahkan kita kepada sesuatu jaluran itu dipanggil wirdul am, dipanggil al-wirdul lazim. Itu mesti tau. Macam dalam Islam, pillars of Islam itu ada solat, dia ada haji, dia ada puasa, dia ada zakat, dia ada syahadah. Okey. So ini pillars ini, seumpama dalam Islam dia ada pillars, begitu juga yang menisbahkan kita kepada Islam adalah pillars ni. Bila ada Muslim. Baik. Apabila nak menisbahkan kita kepada ahli tariq, ialah wirdul am. Wirdul am. Contoh, umpama dalam tariqah syadzuliyah, dia ada setiap hari dia ada pagi, dia ada petang. Pagi dia akan selawat kepada, dia akan tahlil 100 kali, dia akan istighfar 100 kali, akan selawat kepada Nabi 100 kali, dia akan baca qul huwallahu ahad 3 kali, dia akan baca sayyidul istighfar 1 kali, dan dia akan disebut Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya 3 kali, dan dia bagi rawatib Fatihah, dipanggil fawatih, bagi kepada guru-guru silsilah. Ini wajib menisbahkan seseorang. Bagi ahli tariq menunjukkan bahawa dia ni ada berkaitan dengan guru-guru sebelumnya. Okey. Ini nak menisbahkan kita. Okey. Menisbahkan kita ibarat kata Baik. Dia ibarat kata macam kita ada baru boleh pasport lah. Kita baru dapat visa. So visa ni kita boleh access tau. Dengan visa ni kita boleh masuk pintu mana-mana negeri. Kita boleh pergi ke negara mana menggunakan visa tu. So dengan visa tu dia menisbahkan kita kepada mana-mana negara yang tertentu. Begitu juga wirdul am. Kalau orang itu dia kata dia tarekat fulan min fulaniyah, tapi dia tak amalkan wirdul am, dia tak jadi lagi, sebab seolah dia macam dia tak renew dia punya pasport tau. Dia tak renew dia punya pasport. Jadi sebab tu dalam tariqah umpama Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Lawaqih Al-Anwar fi Ma'rifatil Qawaid As-Sufiyah, beliau mengatakan bahawa apabila seorang murid dia terputus dah wirid lazim, dia wirid am dia kena tajdid bai'ah. Tapi anak kena tanya balik Syekhuna Yusuf Hasani, tajdid bai'ah bukan tajdid dengan syekh, tajdid dengan Allah. Taubah dengan Allah. Itu bai'ah itu. Inda Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ketika mana syekh itu dia bai'ah kepada kita, seolah dia sudah menanam benih. Seolah Allah lah, seolah macam ditanam benih-benih makrifah. Benih-benih rindu, benih-benih faqar, benih-benih wara', benih-benih zuhud, benih-benih khauf, benih-benih raja', benih-benih, itu semua tu dah ditanam dalam diri kita. So macam mana nak buahkan tu?
Nak buahkan tu, okey. Hak pengairan standard, dedah kepada matahari, itu yang wirid am kita. Okey, baja tambahan itu dipanggil wazifah hasanah. Dipanggil wadhaif. Sebab tu dalam tariqah Ba'alawi, kita ada wirid setiap kali lepas solat, 12 kali la ilaha illallah, 12 kali Allah Allah, 12 kali hu. Kami tak ada pagi, kami tak ada petang. Yang wirid amnya adalah setiap kali lepas solat. Itu dipanggil wiridul aidarus, zikrul aidarus. Ada pun yang wiridul latif, dia panggil sebagai ratib al-attas, ratib al-haddad, ratib al-aidarus, hizib an-nasri, hizib al-bahri, hizib an-nawawi, yang lain-lain tu. Diyaul lami' setiap hari Khamis, simtud durar juga. Itu semua wadhaif. Dalailul khairat, wadhaif. Itu semua wadhaif. Siapa yang banyak wadhaifnya, insya-Allah lagi terbuka, lagi mudah terbuka. Tapi itulah, ada orang dia berpada dengan wirid am saja. Wirid am saja tak cukup. Wirid am tu baru kita masuk dalam ahli tarik. Sebab tu dalam yang menisbahkan kita kepada mana tarikat, wiridul am. Tapi imdadat ala qadri listi'dad. Kalau orang tu bersungguh lebih, akan dapat lebih. Bahag kata. So apa beza wirid hasanat? Wirid hasanat itu maksudnya adalah wadhaif. Apakah wirid apa satu lagi dia panggil? Wirid martabat, itu dia panggil wiridul am. Okey. Dalam wirid martabah, kemungkinan martabah, dalam satu lagi dalam Syazuliyah, selepas daripada dia wirid am tu, dia ada khalwah. Khalwah ini dia panggil untuk tarqiyah. Wirid itu dia panggil wiridul khas. Wiridul khas ini selepas masuk khalwah baru dapat wiridul khas. Yang ketika wiridul khas ni lah kemungkinan Naqsyabandi dia ada dipanggil untuk nafsu ammarah, lawamah, mutmainnah, kamilah, mardiyah dan sebagainya. Betul Ustaz? Okey, Syazuliyah dia tak ada itu. Begitu juga dengan Alawiyah. Mereka mutaakhirin ini Sayyidi Habib Umar dia ambil daripada dia mustambit daripada kitab Qutul Qulub, maka dia keluarkan zikir anfus as-sab'ah. Sebenarnya di sisi Sadahabat Abi Alawi yang sebelumnya tak ada zikir anfus as-sab'ah. Nafsu yang 7 itu tak ada. Asalnya dia daripada yang lain. So itu ijtihad daripada Sayyidi Habib Umar yang barulah, contoh itu yang baru. Okay. Ada yang perjalanan gunakan itu, ada yang tak ada, langsung tak ada. Okey, naam, bismillah. Soalan terakhir Ustaz. Ya. Syekh boleh ke mohon terangkan tentang tariqah Ba'lawi itu apa? Jika kita tidak pernah ambil mana-mana tariqah, macam mana nak ambil tariqah contoh Syaziliyah? Yang pertama terang tentang tariqah Ba'lawi. Okey. Yang kedua, jika tak pernah ambil mana-mana tariqah, macam mana nak ambil tariqah contoh Syazuliyah? Okey. Kedua-duanya Ba'alawi dengan Syadzuliyah, kedua-duanya tariqah yang mu'tabarah dan kedua-duanya ada rijal. Dalam Ba'alawi ada rijal yang boleh mentaslik muridin. Begitu juga dalam Syadzuliyah ada yang namanya sudah masyhur, dia memang diistiharkan boleh mentaslik, boleh mentarbiyah, boleh bawa, boleh talqin muridin. Okey, itu salah satu cara untuk kita nak tahu ataupun nak berintimak di bawahnya, kita pergi cari syekh ini. Baik, kalau tak ada, maka cari muqaddam. Kalau Ba'alawi contoh di Malaysia, contohnya Sayyidi Al-Habib Ali Al-Hamid, Zainal Abidin Al-Hamid, ataupun Sayyidi Al-Habib Abdullah Al-Habsyi. Okey, dia di antara muqaddam Sayyidi Habib Umar di Malaysia. Okey, kalau tariqah Ba'alawi ini yang nampak contoh kita kata yang zahir di kalangan masyarakat mentaslik muridin untuk tariqah Ba'alawi, antaranya Sayyidi Habib Zain, Sayyidi Habib Abdul Qadir, Sayyidi Habib Zain, Habib Zain bin Sumaid Madinah, Habib Abu Bakar Al-Adani di Yaman, Sayyidi Habib Umar lahir juga, dan dulu Sayyidi Habib Salim Syatiri.
Ini yang jelas lah. Ini yang di belah Yaman. Di belah Yaman. Okey. Kalau di Mesir itu Sayyidi Habib Ali Jufri. Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri. Tapi Sayyidi Habib Ali pun dia kata dia hanya tolong bawa hasrat antum, nanti jumpa Habib Umar kena bai'ah balik dengan Habib Umar. Macam Syekh Rahimuddin, macam tu juga. Syekh Rahimuddin kalau nak ambil tarekat Syazuliyah, dia kata ambil dengan ana nanti dengan Syekh Yusuf bai'ah sekali lagi. Masa zaman 2-3 tahun dulu macam itulah dengan Syekh Rahimuddin, tapi kalau sekarang ana tak tahu. Mungkin dah dia taslik secara istiqlal, wallahu alam. Tapi macam tu. Kalau tarekat Ba'alawi, tarekat Syazuli, tarekat Mu'tabarah mesti dengan bai'ah. Okey, kalau sekarang saya tak ada apa-apa lagi, tak ada nak bai'ah, tak ada. Okey, sekarang ni saya nak ikut mana-mana perjalanan. Okey, nak berjinak-jinak. Okey, caranya adalah kita bertakhalluk dengan akhlak mereka. Sebab perjalanan tarik ini dia bermula daripada macam Baba Ismail Spanjai kata, dia kata sebab apa dengan ahlilah ni kita nampak contohnya dengan ahlilah ni kita kena dekat. Kita kena menghampiri dulu, kena dekat. Bila dekat diri, Ba'din lama-lama bila dekat kita akan nyakup. Baba Spanjai kata gitu. Bila lama-lama dekat ia nyakup. Bila nyakup dipanggil ta'alluq. Taqarrub hampir, tulis. Istilah pertama taqarrub. Bila taqarrub dia akan jadi ta'alluq. Bila ta'alluq membawa kepada takhalluq. Bila takhalluq akan membawa kepada tadawuq. Bila tadawuq membawa kepada tahaqquq. Yang pertama taqarrub, menghampiri dulu, berdekat-dekat, berjinak-jinak. Tengoklah follow, kalau di Indonesia tu ada contohnya Habib Jindan. Boleh tengok follow Facebook dia Habib Jindan. Kalau antara lagi Habib Taufik Segaf, contoh Taufik Segaf di Pasuruan. Okey, Habib Ali Zain Abidin Al-Hamid. Okey. Kita follow je dulu, tengok ada video maktab-maktab pendek-pendek dia. Okey, start daripada situ. Okay, bila kita follow, hati kita ta'alluq lah. Notification selalu datang. Oh, ada cerita. Lalu ke video Habib Ali, kita macam nak tengok lah. Walau Habib nak tengok. Itu ta'alluq. Ta'alluq ni lama-lama membawa kepada kita akan berakhlak, takhalluq dengan cara-cara dia. Kita akan buat macam dia cakap, kita akan berperangai macam dia, kita akan nada, kita macam menghampiri dia. Lama-lama bertakhalluq akan membawa kepada itulah nikmatlah kalau boleh duduk dalam masjid. Dulu kita suka tengok orang masjid, kita tak suka tengok orang pergi maulid. Contoh. Akhirnya kita menghampiri, kita follow tu dekat-dekat. Orang tengok, oh ada program maulid ke? Masya-Allah. Oh apa yang buat maulid tu? Ada program apa? Oh buat ini. Oh, apa pengisian dia? Apa faedah dia dapat pergi maulid? Akhirnya kita tak puas hati dengan orang beritahu. Ya ke? Tak apalah, nak dekatlah, nak ikutlah. Follow dengan cara dekat, mendekat. Ni Baba pada dekat lah. Bila dekat, nyakup. Akhirnya, bila pula akan ada lagi program gini? Mana lagi akan ada? Yang terdekat ni siapa akan mari? Bila dah ada ta'alluq, akhir sekali dia sendiri. Asalnya tak pada syal atas bau, ada dah syal dah. Akhirnya dah pakai kupiah dah. Akhirnya tak ada tasbih dah, ada tasbih dah. Akhirnya tak pakai minyak atar dah, suka minyak atar dah. Sebelum ni tak suka bau kayu-kayu bakhur, dah suka kayu-kayu bakhur dah. Ada contoh. Lama-lama, dulu tak pakai siwak, dah pakai siwak dah. Lama-lama dah takhalluq, ba'din tadawuq. Sedap maknanya rasa terisi hidup. Dulu kosong je rasa. Sekarang ada rasa peluang untuk kosong je, ada program yang kita terisi. Ada tadawuq, dah rasa dah. Nikmatnya orang punya, kalau aku tahu awal-awal, aku tahu pergi dah dulu. Tapi tak tahu, kemudian sikit tahu. Sedapnya majlis ilmu fiqh ni, rupanya banyak kita tahu, banyak lagi kita tak tahu punya. Okey, contoh, bab fiqh macam tu juga. Bab ni bila dah tadawuq, tahaqquq. Rupanya gini ahlillah, rupanya dia dah masuk kepada menyelami dah. Masa tu lah. Tenang je hidup, duduk dengan orang-orang soleh ni. Orang panggil, sebut nama orang soleh, Tanzilur Rahmah. Kita mengalami sendiri dah. Betul. Kalau dok game majlis ilmu rasa macam gelisah, ibarat kata macam ikan yang gelisah bila tak cukup air.
Fahakadha orang yang dah tahakkuk, dia memang tak boleh lari daripada zikrullah. Macam Syekh Abu Zaki Singapura kata, ibarat zikrullah dengan ahlillah ni macam air dengan ikan. Air itu zikrullah. Ikan tak boleh hidup tanpa air, begitu juga orang ahlillah tak boleh hidup tanpa zikir. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, contoh anda dah beritahu lah bagaimana tu kena memang duduk dalam circle dia lah. InsyaAllah. Okey, sekiranya tidak ada soalan lain, kita minta Sirina Ustaz untuk bagi kesimpulan lah untuk program kita pada malam ini sebelum kita tutup majlis kita insya-Allah. Baik. Jazakallah khair si Mustaq, Ustazuna Mustaq. Baik, untuk ringkas kata berkenaan dengan perlu tak perlu kepada tariqah, maka tanya diri kita. Kita sekarang ni kita nak, ana kata bagian dari sini lah. Ana sendiri personally perlu kepada satu manhaj bagaimana untuk kita react terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sama ada nikmat, sama ada dalam macam mana mesej Allah hantar dalam hidup kita. Dan sama ada dalam keadaan taat atau maksiat yang silih berganti dalam hidup kita. Nikmat dengan musibah ataupun nikmah yang silih berganti dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak pandai nak react, kadang-kadang kita salahkan kepada takdir. Kadang-kadang kita salahkan kepada orang lain. Kadang-kadang kita salahkan kepada diri sendiri. Sampai tidak ada unsur ketuhanan, campur tangan Tuhan. Seolah macam kalau orang lain buat, terus dituding jari. Oh, ni sebab fulan bin fulan sihir kepada kita. Fulan bin fulan yang marah pada kita. Fulan bin fulan yang pukul pada kita. Fulan bin fulan yang jatuhkan nama kita. Fulan-fulan yang viralkan kita. Akhirnya dia jadi gaduh dengan masyarakat. Dia tak ada nak reflect. Orang ahlillah. Contoh saya tengoklah contoh. Habib Ali Al-Hamid, contohnya Zainal Abidin Al-Hamid. Tengok macam-macam fitnah. Macam mana beliau mengharungi fitnah. Adakah dengan lawan balik? Adakah dengan itu balik? So contohlah bagian anak nampak contoh. Habib Umar. Ada dia. Bahkan anak murid dia kalau nak pergi keluar dakwah, contoh nak keluar dakwah tu, dengar cerita ada fulan bin fulan yang ahli, contohnya manhaj yang berlainan, keluar dakwah juga di tempat yang sama, akan pergi ke situ dan diminta Habib Umar. Habib, perlu ke pergi ke sana sekarang? Sebab ni dah pendakwah itu dah ada kat situ. Memang suruh kirim salam. Pergilah jumpa dia, minta doa, minta tanya apa-apa kan dia. Kenapa? Dia orang Muslim. Dia orang-orang ahli iman semua. Tak ada nak suruh gaduh, tak ada. Manhaj yang dibawa oleh itu mesra, nampak macam lembut kan, lembut. Baik. Jadi bila demikian kita tengok macam mana kita nak jadi macam tu. Bila kita amati dengan suhbat ahli tariq, dengan perlu kepada guru, insya-Allah kita akan jadi macam tu. Bila kita ada guru, kita boleh jadi macam tu. Macam mana guru boleh membentuk diri kita? Memang guru boleh membentuk diri kita sebab guru akan ajar kita beri pentingnya mahabbah dalam kehidupan dan sidik. Kita jalinkan hubungan dengan dia akan bawa kepada mahabbah dan sidik dengan guru sebelumnya, membawa kepada mahabbah dan sidik kepada Sayyidina Rasulullah, mahabbah dan sidik kepada malaikatullah, dan mahabbah dengan sidik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita nak boleh, dia tak boleh tahu kita nak reflect terus kepada atas bawah, tak boleh. Kita kena sebab kita sendiri pun masih lagi nak, contoh kan orang-orang kalau tanpa tariqah, macam orang cakap kan, hidup ini kalau kita tak enjoy, siapa lagi? Kalau kita tak bahagikan diri kita, siapa nak bahagikan diri kita? So masa hidup ni lah kita hidup sehidup-hidupnya. Kita langgar habis yang jadi LGBT-nya, yang jadi hak asasi manusianya, yang feminismanya, yang jadi itu semua sebab apa? Sebab melihat kepada keutamaan diri, itharun nafs, dan melihat orang lain dengan duna martabati. Orang lain nak mati ke, orang lain nak jadi apa ke, lantaklah. Yang penting aku bahagia, aku kenyang, aku. Tengok yang jadi artis yang sekarang yang jual produk tu, yang jadi viral, Ustaz PU tegur kan, berlaku apa. Sebab apa? Sebab dia kata kalau aku tak bahagiakan diri aku, tak ada orang lain yang mampu nak bahagiakan diri aku. Soalan hidupnya untuk diri dia.
Lantaklah orang lain nak jadi apa, kau nak jadi apa, tumpang popular lah, apa-apalah. Yang penting diri aku bahagia, aku suka, aku kaya, aku hebat, aku bahagia. Orang lain nak jadi apa, lantaklah nabi-nabi kubur masing-masing. Tengok, sebab apa dia jadi macam? Sebab dia melihat pada diri. Tapi bila ahli tarik dia ajar kita supaya kiadah kita serahkan kepada orang lain, serah kepada guru, kita percaya. Lantaklah lama dia beralih kepada satu demi satu sampai kepada itharu mahabbatillah, mengutamakan kehendak Allah. Baru dia boleh jadi apa? Baru dia boleh jadi takwa. Dia kalau kita cakap teoretikal, kita kena takwa, kadang-kadang depan orang takwa, maknanya di belakang orang amaman nas insya-Allah aulia, tapi wara'in nas sahib balwa, kata guru-guru kita, sahib balwa, belakang mempunyai musibah besar sebab tak ada orang nampak. Jadi at-tariq memang melatih seseorang untuk jujur dengan Allah, melatih ke orang untuk betul-betul tulus dalam mahabbah. Kalaulah ada subjek di Uniza tentang berkenaan tariq, memang kena relate antara apakah hubungan tariqah dengan tasawuf dan apakah hubungan tasawuf tariqah di dalam kehidupan seorang Muslim. Perlu ke tak perlu? Kalau tak perlu macam mana? Kenapa perlu? Apa analogi dia? Kena ada. Contoh yang nak buat telefon tadi. Kalau telefon tu boleh baiki sendiri, silakan. Kalau rasa tak yakin telefon ni dah baru beli, iPhone 13 baru beli, kalau rosak habis 8,000 melepas. Maknanya macam mana? Baik hantar kat kedai betul, authorize seller. Kalau apa-apa warranty, insya-Allah warranty, sebab dia dah well trained, memang dah dilatih untuk Apple punya gadget. Begitu juga ahli tarekat, guru-guru ni memang dah well trained untuk mentarbiah anak murid. InsyaAllah sebab dia dah berjaya, dia dah dilatih, dia dah alami prosesnya. So kita tak ada proses lagi, baik kita ikut proses dia. Faham kata? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah khair buat Ustazuna Ustaz Syed Hafiz hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Untuk pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan dan panjangkan umur beliau. Semoga kita semua memperolehi manfaat daripada beliau insya-Allah. Jadi sebelum kita menamatkan program kita pada malam ini, kita minta kepada Ustazuna untuk mendoakan bagi majlis ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama nahda bil khairi wa nutfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون رب اغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ana nak wasiatkan satu doa daripada Imam Abi Hasan Syazali, ana terima daripada Sayyid Yusuf Hasani. Jangan lupa doa ini. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan kepada aku orang yang boleh menunjukkan aku kepadamu, ya Allah. Allahumma, sebut sama. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa awsilni ila man yusiluni ilaik wajma'ni biman yajma'uni
alaik. Alaik. Kalau nak tulis, ana ulang sekali lagi. Okey, Ustaz Muhammad Amin nak tulis tu. Allahumma dullani ala man yadulluni alaik wa awsilni ila man yusiluni ilaik wajma'ni biman yajma'uni alaik. Wahakadha kama akhadtu min fami syekhina Yusuf Hasani ajastukum bima rawaitu bima arwihi an syekhina in kana sanad muttasil in kanat riwayatu sahihah fa antum minal mujazina biha. Kalaulah betul sambungan, betullah riwayat ini, maka antum semua yang dengar minal mujazina biha, di antara orang yang mendapat izin untuk membacanya dan mengamalkannya. Fa in syi'tum faqulu qabilna al-ijazah. Jika kalian berkehendak akan doa itu secara rasminya, maka sebutlah qabilna al-ijazata, saya terima akan ijazah itu. Qabilna al-ijazah. Ala niyatil qabul wa tamam kulli sulin wa ma'mun salah hisyan zahiran wa batina dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li ahlina wal muslimina ajma'ina. Al-Fatihah. Itu insya-Allah Allah akan temukan dengan orang yang boleh mentarbiyah antum. Doa ini mujarrab, sangat-sangat mujarrab. Alhamdulillah. Baik. Jadi Sidi Mushtaq ada apa lagi? Terima kasih banyak-banyaklah Ustaz kerana sudi bersama kami pada malam ini, luangkan masa dengan kami pada malam ini. Allah ibarik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha Ustaz, dakwah Ustaz, wa antum kadzalik. Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi ilmu kepada Ustaz, memberi kesihatan dan panjang umur kepada Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, untuk maklumat pada Jumaat akan datang kita akan ada satu program pada membicarakan berkenaan dengan manhaj hadis menurut ahli sufi bersama dengan Ustaz Tariq At-Tamfimi, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan aku liqauli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.